wassalatu wassalamu ala asyrafil wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jadi pada malam ini insya-Allah kita akan sambung pelajaran kedua yang berbaki. Di minggu lepas kita ada bincang fi'il mudhari'. Jadi fi'il mudhari' yang dibincang belum habis lagi ya. Pelajaran kedua sambungan. Baik. Jadi pada minggu lepas kita masuk muka surat yang ke-10 ke tak? Saya dah lupa dah ni. Jadi muka surat yang ke-10 itu ada latihan yang ke-6. At-tadribus sadis. Rasanya dah buat dah. Jadi kita kata kalau ar-rajulu ya'malu fil masna', ar-rajulani ya'malani fil masna'. Kalau jamak disebutnya ar-rijalu ya'maluna fil masna'. Okey. Jadi di sini kita akan buat sedikit perubahan. Kalau mubtada di depan itu muthanna, maka fi'il turut mesti sama bilangannya. Kalau mubtada kataan yang depan itu jamak lelaki, jadi kita pun kena samakan dia punya fi'il. Baik, at-tadribus sabi', latihan yang ke-7. Hawwil at-tajirah ila al-muthanna wal jam'i. Okey, jadi kita buat hari itu kita kata at-tajirah tu maksudnya peniaga. Okey, peniaga perempuan. Adapun penjual. Jadi at-tajiratu tu muannas, ta'malu muannas. Jadi kalau kita nak tukar kepada dua orang, kita akan sebut apa? At-tajirah, at-tajiratan. Okey. Jadi fi'il pun kena sama ya. Ta'malan. Sama bilangan dan sama jantina lah. Okey, di mana fisuq. Jadi di sini kita juga kena tahu nak pilih jamak apa. Jadi kalau sebut at-tajiratu mufrad, at-tajiratani muthanna, jamaknya disebut at-tajirat. Maknanya peniaga atau penjual perempuan. Ya, ramailah. Jantinanya muannas. Okey, jadi kita akan buat ya'malna. Jadi kalau kita bincang minggu lepas kita kata kalau hiya ta'malu, huma untuk muannas ta'malani, kalau hunna akan jadi ya'malna. Bertukar daripada ta kepada ya. Okey, dalam jadual di bawah saya buat jadual al-ghaib untuk pihak yang ketiga lelaki. Al-ghaibatu pihak yang ketiga juga perempuan. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Baik. Jadi kalau kita ambil perkataan yadrusu, huwa yadrusu. Huma yadrusani. Lalu hum yadrusuna. Perkataan yang seiras dengan yadrusuna ni banyak dalam Quran. Okey. Yaktubuna. Apa pun ada. Baik. Al-ghaibatu hiya tadrusu. Daripada ya kepada ta ya. Hiya tadrusu. Dia sedang belajar. Okay, dia perempuan, bilangannya seorang. Huma tadrusani, mereka berdua sedang belajar. Jadi mereka berdua di sini merujuk kepada perempuan sebab ada ta ya. Hunna, mereka ramai. Jadi lebih daripada dua orang, kita kata ramailah. Jadi kita guna hunna. Jadi hunna ini untuk lebih daripada dua orang. Okey, jadi mereka sedang belajar sebut hunna yadrusna.
Jadi perubahan yang berlaku daripada ta bertukar menjadi ya. Yang tadi tadrusu, nah tadrusa ni kalau hunna ya darusna. Dan di hujung pastikan ada nun. Okey, nun itu namanya apa? Nun an-niswah. Nun an-niswah. Jadi dalam bahasa Arab nun banyak jenis je. Akan datang kita akan jumpa nun at-taukid. Ni namanya nun an-niswah. Nun menunjukkan ramai perempuan. Kenapa tak guna nun an-nisa? Tak tahulah ya. Arab guna sekian lama dah istilah ini. Baik. Muka surat sebelah, latihan yang ke-8. Okey, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawab soalan berikut. Soalannya berbunyi, nah, yang mula-mula ni, ya Umar, ayu suratin taqra'u lailatal jumu'ah. Okey. Yang bertanya, dia tanya Umar, ya Umar, ayu suratin taqra'u lailatal jumu'ah. Maknanya apa? Surah apakah yang kamu baca pada malam Jumaat? Okey, jadi kalau kita kata malam Jumaat baca surah Al-Kahfi, boleh tulis, tak ada masalah. Tak, mungkin sebagai tempat dia dah biasa dah baca surah Yasin, silalah, tak ada masalah. Baik. Jadi kita ambil surah Al-Kahfi lah ya dulu. Jadi si yang menjawab dia kata apa? Aqra'u. Kalau ditanya kamu baca, tak, yang menjawab tu dia akan kata apa? Aqra'u. Jadi a mewakili saya. Okey. Ni fi'il apa ni? Fi'il mudhari'. Penting kena ada hamzah. Ada orang dia mengambil mudah, tak, dia buang hamzah. Jadi kalau buang hamzah, kalau ada baris tu boleh tahan. Dia baca aqra'u jugalah. Tapi kalau baris tak ada, tak, yang depan tak ada baris, yang ni pun tak ada baris, yang ni pun tak ada baris. Kalau macam tu mungkin orang baca iqra'. Memang kena baca iqra'. Jadi iqra' tu dah berubah dah daripada fi'il mudhari' kepada fi'il amar. Jadi kalau yang ni iqra', maksudnya bacalah. Dah berubah dah. Okey. Baik, jadi jawapannya apa? Aqra'u, saya baca. Mesti ada hamzah. Hamzah depannya namanya apa? Hamzatul qat'i. Mesti betul-betul atas alif. Aqra'u suratan, saya baca surah. Surah apa? Surat Al-Kahfi. Okey, Surat Al-Kahfi. Jadi kalau kita baca surata, alasannya surata ini maf'ulun bih. Tajuk ini sudah kita bincang pada modul 1 dulu. Ini merangkap mudhaf, Al-Kahfi mudhafun ilaih. Soalan kedua, ya Sufyan wa Ayyub. Jadi perkataan Sufyan dan Ayyub ini merujuk kepada dua orang. Sufyan ni lelaki, Ayyub pun lelaki juga. Cuma perkataan Sufyan ni dia tak ada tanwin di hujung. Okay, Sufyanu. Sebab apa tak ada tanwin? Sebab apa tak baca tanwin? Sebab perkataan ini berakhir dengan alif nun. Okey. Jadi kalau tuan-tuan tengok, sebahagian nama di hujungnya ada alif nun. Sufyan. Alif nun ini dikira huruf tambahan. Jadi mana-mana perkataan adapun nama khas yang berakhir dengan alif nun. Okey, alif nun ini dikira sebagai huruf tambahan. Maka dia tak boleh baca Sufyanun, salah. Walaupun orang faham, tapi salah dari segi baris. Samalah, kita mesti baca Salman. Salmanu. Okey? Bukan Salmanun. Samalah nama Nabi dah. Nama Nabi apa? Sulaiman. Sulaimanu. Jadi semuanya baca baris satu saja. Ada bulan yang kita berpuasa tu namanya bulan Ramadan. Dibacanya Ramadanu. Bulan Ramadan Syaban. Dibacanya Syabanu. Apa alasannya? Kataan ini merujuk kepada
Jadi perkataan ini berakhir dengan alif nun. Dua-dua alif nun ini ialah huruf tambahan. Okey. Jadi kalau malaikat yang jaga syurga namanya Ridwanun. Jadi tak boleh baca Ridwanun, dikira salah. Baik. Jadi ya Sufyan wa Ayyub, kaifa tadhhaban ila al-amal? Okey, bagaimana kamu pergi ke tempat kerja? Okey. Jadi tadhhabani itu fi'il mudhari'. Tadhhabani fi'il mudhari'. Bila ada alif nun, maka kita faham. Tak, ini dua orang. Okey. Jadi tadhhabani okey. Ada alif. Alif ini, ahli-ahli nahu, ahli-ahli saraf menamakan dia. Alif ini, nama apa ni alif ini? Dinamakan aliful itsnain. Aliful itsnain. Aliful itsnain ini bagi fi'il. Satu lagi alifut tasniyah. Itu istilah itu untuk isim. Okey. Aliful itsnain, alif yang menunjukkan dua orang. Khusus untuk fi'il. Sama ada fi'il madhi ataupun fi'il mudhari'. Bila ada alif ni, menandakan dua orang lah. Tapi bila fi'il mudhari' dia mesti datang dengan nun. Kalau fi'il madhi, alif saja. Okey. Baik. Jadi kalau si Sufyan dan Ayub jawab, dia akan jawab nahnu. Okey. Jadi jawab apa? Nahnu lah. Nahnu. Nadhhab. Jadi boleh nun lah ya. Sebab kita kata nahnu ni boleh seawal dua orang. Nahnu nadhhabu ilal amali. Ilal amali, kami pergi ke pejabat, ke tempat kerja. Kita tinggal. Okey. Jadi bagaimana? Bis sayyarah. Contohlah ya. Dengan kereta. Dengan motosikal bidarajah an-nariyah, dengan bas bil hafilah. Begitulah. Okey, thalathah. Ya asdiqai, wahai kawan-kawanku. Limadha tadrusuna al-lughah al-arabiyyah? Kenapa kamu semua belajar bahasa Arab? Yang belajar bahasa Arab ni banyak. Banyak sebab, banyak alasan, banyak matlamat, banyak tujuan. Ada orang dia belajar sebab apa? Nak cakap Arab. Jadi yang nak cakap Arab ini mesti dia sudah pun menguasai tajuk-tajuk asas nahwu, tajuk asas saraf, dan boleh bertutur secara lancar. Dan dia mesti ada vocab yang tertentu. Barulah boleh bercakap. Jadi kalau belum lagi ada vocab, kena ada vocab dulu. Jadi asasnya kena belajar dulu sikit ya. Nahwunya, dan kena ada vocab. Kataan sadiq. Sa dal qaf. Maknanya kawan. Kalau kita tulis tanpa baris macam ni, kita akan baca sadiq. Kalau saya letaklah syaddah satu je atas dal, mesti dibaca apa? Siddiq. Maknanya pun berbeza. Sadiq, seorang kawan. Okey, jamak dikata asdiqa. Tiba-tiba di depan ni ada apa? Ada alif, tak? Sini ada alif, tak ada. Ni ada alif. Jadi bentuk mufradnya sudah berubah dan ada penambahan, ada pembuangan ia pun dibuang. Okey, ini namanya jamak taksir. Asdiqa'u. Sadiqun ketika mufrad, jamaknya asdiqa'u. Jadi kenapa dibaca sadiqun bertanwin ketika mufrad dan ketika jamak dibaca asdiqa'u? Kita akan kupas pada tajuk akan datang. Tajuk yang bincang kata-kataan yang dilarang dibaca dengan tanwin, insya-Allah. Baik, ya asdiqai, wahai kawan-kawanku. Okey, jadi
Untuk peringkat asas, peringkat asas kita boleh kata ya asdiqai, Hamzah bersambung dengan ya. Ini peringkat asas kita belajar, tak ada masalah. Ini basic. Okey, jadi kalau tuan-tuan jumpa akan datang tiba-tiba tak ada pun dia. Tiba-tiba tuan-tuan jumpa akan datang di buku lain contohlah ya. Tak ada pun ya, dia macam ni je. Tapi barisnya kekal bagi bawah. Pun boleh. Pun diharuskan. Tak ada masalah. Ya asdiqai. Yang ini pun diharuskan sebab dalam Quran pun ada. Nabi Musa bila bercakap dengan kaum Bani Israel, dia sebut ya qaumi, wahai kaumku. Okey, tapi ya ni tak ada alif dalam Quran. Style dia. Jadi kalau macam ni pun boleh. Jadi kalau kita berdoa kepada Allah seru Allah ya Rabbi, pun boleh kita buang ya, harus. Tak ada masalah. Bahkan dalam doa diharuskan lagi kita buang ya sebelum Allah, sebelum Rabb. Rabbi macam tu je pun boleh. Nanti kita bincanglah akan datang. Sebab tu kita jumpa dalam banyak doa, antaranya doa dalam sembahyang. Rabbighfirli warhamni, tak ada pun ya Rabbi. Pun boleh. Limada tadrusuna al-lughat al-arabiyyah? Kenapa kamu semua belajar bahasa Arab? Kata tadrusuna ni kita faham dituju kepada ramai orang. Sesuai lah asdiqa itu kawan-kawan, ramai lelaki. Jadi kita akan jawab nahnu lah ya. Okey, kalau tuan-tuan tak nak guna nahnu pun boleh. Terus kepada jawapan nadrusu. Okey. Kalau dekat awal nak buat nahnu pun boleh. Tak ada masalah. Okay, nahnu nadrusu. Jadi kalau tuan-tuan kata dah biasa sangat dah faham dah, buang nahnu. Terus nadrusu pun boleh. Nadrusu lughat al-arabiyyah, kami belajar bahasa Arab. Baca ta sebab apa? Sebab maf'ulun bih, subjek yang kita belajar. Kita baca al-arabiyyata di i'rab sebagai sifat. Sifat kepada yang ini. Nadrusu lughat al-arabiyyah kerana li fahmi. Okey, li fahmi al-Quran al-Karim. Li fahmi al-Quran. Ringkas, mudah titik. Macam itulah lebih kurangnya. Okey. Jadi untuk faham Quran bukan setakat kita belajar bahasa Arab, di sana ada banyak lagi ilmu lain, ilmu tafsirnya, bergandengan dengan ilmu hadisnya, ilmu balaghahnya, ilmu fiqhnya, usul fiqhnya, banyak lagi. Okey, itu contoh jawapan lah ya. Okey, at-tadribu at-tasi', latihan yang ke-9. Okey, ajib anil as'ilatil atiyati, jawab soalan berikut. Yang ni kita tumpu pula kepada soalan kepada perempuan. Seorang, dua orang dah ramai. Okey, jadi yang tanya, dia tanya si Ruqayyah. Kalau orang kita banyak cara sebut. Kadang-kadang disebut apa? Ruqyah. Sebenarnya Arab tu dah dipindah dah jadi mudah Ruqyah. Kalau di Terengganu tu ada seorang Qori yang terkenal dulu namanya Rogayah. Rogayah Solo, sangat hebat. Orang Dungun. Jadi kalau Ganu dia nak sebut mudah Rogayah jadinya. Tapi asal usulnya memang daripada Ruqayyah. Okay? Ra, Qaf, Ya ini memang bersabdu. Okey. Tapi kalau kita buang sabdu macam tu, kita akan baca apa? Ruqyah. Ruqyah ni maksudnya jampi. Jampi adapun baca-bacaan yang melibatkan ayat Quran, adapun hadis Nabi yang berbentuk doa yang kita baca untuk perlindungan diri, ada merawat diri, ada merawat orang sakit yang ada kaitan dengan gangguan jin, sihir dan sebagainya. Itu disebut sebagai ruqyah. Yang ni Ruqayyah. Ruqayyah, ya ni bersabdu ya. Nama perempuan sama ada dia berakhir dengan ta marbutah ataupun tidak. Yang ni ada ta marbutah. Ruqayyah tu memang sepanjang masa tidak dibaca dengan tanwin. Kalau orang nama dia apa? Zainab. Zainab. Nama orang tu lah.
Jarang jumpa Zainab sekarang. Zainabu. Jadi tak baca Zainabu. Okey. Maryamu. Tak ada ta marbutah. Okey, kalau orang tu nama apa? Latifah. Nah, Latifatu. Okey, nama perempuan biasanya di hujung baca baris satu saja. Okey, baik. Ya Ruqayyah, madza tatanawalina fil ghada'i ghaliban? Apa yang kamu makan ketika lunch? Ghaliban, biasanya. Kataan tatanawalina ini maknanya kamu makan, kamu ambil makanan. Perkataan tanawala madhi. Mudhari'nya yatanawal. Yang ni dah kerap kita guna dulu. Pasangannya madhi disebut tanawala yatanawalu. Kalau makanan, makan. Kalau air, minum. Kalau obat, ambil. Kalau tajuk nahwu ni kita boleh kata tanawal, maksudnya kita discuss. Tanawala yatanawal. Jadi perkataan tanawala fi'il madhi kita dah bincang dari itu. Selesai dah 14. Okey, selesai dah. Jadi sekarang kita nak mahirkan dengan fi'il mudhari'. Jadi kalau yatanawalu dekat mana kedudukan jari kita? Kat sini. Tanawala yatanawalu kat sini. Yatanawalu, yatanawalani, yatanawaluna. Habis. Okey, hiya tatanawalu, tatanawalani, yatanawalna. Anta tatanawalu, ada dua ta ya. Tatanawalu, ta yang pertama tu untuk anta. Tatanawalu, tatanawalani, tatanawaluna. Anti tatanawalina. Jadi untuk anti apa kita buat? Okey, ya tukar kedua ta. Lepas tu di hujung ni kita tambah apa? Ya dan nun. Ya mati. Berfungsi sebagai huruf mat, maka lam kena baca baris bawah. Nun baris atas. Okey. Tatanawalina. Ya ni kalau mati, kalau kita buat dan mati pun tetap mati. Okey, jadi Ruqayyah kata atanawal. Saya makan. Atanawal. Okey. Jadi kalau dia makan malam, dia kata atanawalu, makan nasi lah. Atanawalu al-aruzza. Okey, atanawalul aruzza. Saya makan nasi. Fil ghada. Baik. Jadi kita akan buat atanawal. Ni mewakili apa? Saya. Kita kenal fi'il mudhari' melalui huruf depan mewakili saya, aku. Huruf di hujung yang akhir sekali baca baris depan. Okey, baik. Isnani yang kedua. Soalan dituju kepada Latifah dan Huda. Ya Latifah wa Huda. Dua orang. Dua-duanya mu'annath. Ya Latifah wa Huda. Mata turaji'ani durus. Bila kamu berdua ulang kaji pelajaran. Kataan turaji'ani fi'il mudhari'. Kita kenal fi'il mudhari', ada ta depan tu, lepas tu ada alif nun di hujung, menandakan dua orang. Baik. Jadi dalam kamus carilah raja'a. Maknanya apa? Ulang kaji. Fi'il mudhari' yuraji'. Okey, raja'a yuraji'. Jadi yuraji'u ni terletak mana di sini? Yuraji'u, yuraji'ani, yuraji'una. Turaji'u, turaji'ani, yuraji'na. Anta. Turaji'u, turaji'ani, turaji'una. Anti. Turaji'ina. Antuma untuk mu'annath. Turaji'ani. Jadi soalan kita, mata turaji'ani letaknya di sini. Okay. Antuma lil mu'annath. Turaji'ani. Okay. Antunna turaji'na. Okay. Turaji'na. Okay. Ana uraji'u. Nahnu nuraji'u. Jadi bila dia jawab, kami buat nuraji'u. Jadi nuraji'u ni boleh untuk seawal dua orang. Minimum dua orang. Nuraji'u ad-durusa. Kami ulang kaji pelajaran. Okey, bila? Okey.
masaan, contoh kan. Pada waktu petang, contoh. Lepas zuhur tu ulang kaji, mungkin gitulah. Okey. Malam, bila lailan, boleh buatlah. Tak ada masalah. Ada yang ulang kaji pagi, sabahan, tak masalah. Okey. Itu buatlah ya. Itu menandakan masanya. Okey, salatah. Ya banati, wahai anak-anakku, perempuan semua sekali itu. Okey, madza tatbukhna al-an? Apa kamu semua sedang masak? Masak apa sekarang? Okey, kataan masak, kalau fi'il madhinya apa? Tabakha. Jadi kita selalu ingat pasangan ni. Mesti ingat ya, tabakha. Okey, tabakha 3 huruf dah. Yatbukhu. Tabakha yatbukhu. Cuma dalam sebahagian kamus, dia memberi dua wajah, dua cara. Ada yang sebut tabakha yatbukhu sahaja. Nah, ada yang sebut tabakha yatbakhu. Letak satu lagi bayatan. Menandakan ba ini dibaca dengan dua wajah, dua cara. Sebab orang Arab ni dia banyak kabilah. Jadi masing-masing nak pertahankan cara bacaan masing-masing. Jadi kamu letak dua-dua sekali. Yang masyhur, yang mana yang paling depan? Itu yang paling masyhur. Tabakha yatbukhu. Baik. Jadi kalau kita datang ke pasangan madhi mudhari', tabakha mudhari'nya yatbukhu. Jadi kita kena ingatlah. Sekejap ada saya nak beritahu abang saya, dia ada call sekejap. Apa dia ni? Okey, jadi kalau kita letak jari kita kan, ya tebukhu, ya tebukhani, ya tebukhuna. Tatbukhu, tatbukhani, ya tebukhna. Jadi kita kena buat latihan lah sambil-sambil kita naik kereta ke tak. Kena buat latihan. Supaya kita sentiasa mudah ingat. Okey, tatbukhu, tatbukhani, tatbukhuna. Kamu semua sedang masak, kamu lelaki. Tatbukhina, tatbukhani, tatbukhna. Ini untuk antunnya. Tatbukhna. Ana atbukhu. Nahnu natbukhu. Okey, natbukhu. Jadi kalau kita ada majlis, dah tiba-tiba ada call, kita bercakap Arab sikit lah. Asian sikit. Al-an nahnu natbukhu al-aruz al-arabiyya fil bayt. Wa 'indana walimatu ursin. Kami sedang masak nasi Arab. Kami ada majlis keluarga kahwin. Bercakap Arab. Okey, lepas ni insya-Allah. Nak cakap ada kena ada bokek dulu ya. Baik. Jadi saya letak lepas itu satu jadual. Okey, jadual saya buat al-mukhatab, maksudnya pihak yang kedua. Orang yang kita bercakap dengan dia. Okey, anta tadrusu. Antuma tadrusani, antum tadrusuna. Okey, al-mukhatabah orang depan kita yang perempuan. Okey, pihak yang kedua. Anti tadrusina, antuma tadrusani, antunna tadrusna. Jadual yang last sekali, al-mutakallim, orang yang pertama, first person. Ana adrusu, okey, nahnu nadrusu. Okey, sangat mudah. Jadi lepas ni antum bolehlah buat latihan ya. Kalau kita ambil perkataan jalasa yajlisu, sangat mudah. Jalasa yajlisu, yajlisu, yajlisani, yajlisuna, tajlisu, tajlisani, yajlisna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna, tajlisina, tajlisani, tajlisna. Ajlisu, najlisu. Jadi dengar tu macam laju je tak? Tapi insya-Allah tuan-tuan kalau dah biasa sebut, dia kena hafal tu laju sikit. InsyaAllah dia akan lekat. Dan sambil jalan bawa kereta tak? Boleh kita hafal lah insyaAllah. Baik, selesailah pelajaran yang kedua. InsyaAllah kita akan sambung pelajaran yang ketiga.
Okey, jadi sebelum masuk pelajaran yang ketiga, melalui nota yang telah pun kita share dalam grup, saya buka sekejap. Mana-mana yang nak soal, nak tanya, saya cuba jawab insyaAllah. Ustaz bagi lambat nota. Tak boleh nak print. Laku pula hari ni ya. Itulah. Jadi nota boleh baca lah. Alhamdulillah. Okey, jadi nota malam ini ad-darsus tsalits, pelajaran yang ketiga. Kita akan sentuh fi'lul amr. Fi'lul amr kata kerja perintah. Saya tengok dalam bahasa Inggeris, dia banyak cara mereka terjemah. Ada yang kata verb of command. Saya ada tengok terjemahan. Saya satu modul, ada sahabat saya bagi. Modul tu diguna di negara barat. Jadi dia terjemah antaranya begitu. Tak tahulah ya. Okey, fi'lul amri, kataan fi'lu itu tak ada alif lam. Sebelum ini kita belajar, kita kata al-fi'lu. Okey, al-madi. Dua-dua ada alif lam. Okay. Jadi kita baca al-fi'lul madi. Dua-dua ada alif lam. Terjemahnya fi'il yang telah berlalu, yang telah pun lepas. Baik. Bagi jenis yang kedua, al-fi'lul mudhari'. Okey. Pun ada alif lam kedua-duanya. Okey, apa makna al-fi'lul mudhari'? Biasanya al-fi'lul mudhari' ini kita guna untuk terang peristiwa yang sedang, yang rutin, yang akan datang. Okey, tapi dalam kamus, kalau tuan-tuan cari makna al-mudhari' ini, tak akan jumpa. Fi'il yang sedang. Al-mudhari' bukan makna sedang dalam kamus. Lepas tu apa makna dia? Ini. Tak. Jadi al-mudhari' ini apa makna mudhari'? Sebenarnya kataan al-mudhari' ini maksudnya yang seakan-akan sama, yang seiras. Fi'il yang seiras. Fi'il yang seakan-akan sama. Pelik sungguh. Nah, bila kita rujuk kepada kitab Nahwu, mereka kata, kitab Sarah dan Nahwu, mereka kata dinamakan fi'il itu dengan istilah al-fi'lu al-mudhari' kerana fi'il mudhari' itu kalau kita letak sebelahnya isim, dia seakan-akan sama, sebahagiannya sebiji. Dari segi apa? Dari segi baris di hujung, dari segi tanda dua orang, ramai. Contohnya, contohnya al-mufsid. Apa makna al-mufsid? Orang yang melakukan kerosakan. Al-mufsid. Ini isim ke fi'il? Isim. Dia kenal isim sebab apa? Sebab ada alif lam depan dia. Kalau sebut al-muslih. Al-muslihu, orang yang melakukan islah. Membaiki, memperbetulkan. Al-muslih. Al-muslimu, orang yang menyerah diri. Okey. Jadi al-mufsidu maksudnya orang yang melakukan kerosakan. Depan ada alif lam. Salah satu tanda isim. Di hujungnya kalau tidak ada sebarang gangguan, biasanya Arab sebut al-mufsidu. Okey. Jadi kalau kita jumpa yufsidu. Okey, yufsidu ni fi'il apa ni? Ini fi'il mudhari'. Jadi huruf akhir al-mufsidu dan bagi depan. Huruf akhir fi'il mudhari' du. Jadi kebetulan sama. Okey? Kalau ada dua orang yang melakukan kerosakan, al-mufsidani. Okey? Jadi kalau kita
pindah daripada fi'il menunjukkan seorang kepada dua orang. Nah, huma disebut apa? Yufsidani. Dia kenal fi'il mudhari' sebab di depan ada ya. Ini pun ada ya. Di hujung ada alif nun. Nah, menandakan dua orang. Alif ini nama apa dari? Alif ni namanya alifu al-ithnain namanya. Alif al-ithnain. Okay, ini menunjukkan dua orang yang buat. Okey, ini alif juga. Dah, tapi melibatkan isim. Dia kena isim sebab ada alif lam. Baik. Al-mufsidani, dua orang yang melakukan kerosakan. Alif ini bukan nama alif al-ithnain. Namanya alif at-tathniyah. Okey, alif at-tathniyah. Okey. Alifut tathniyati. Jadi alifut tathniyah ini ada pada isim. Aliful itsnain ada pada fi'il. Okey. Jadi kelihatan di hujungnya dah sama dah. Ada alif nun, ada alif nun. Okey. Kalau ramai al-mufsiduna. Okey. Al-mufsiduna. Kita kenal, oh ini isim sebab apa? Oh sebab ada alif lam. Dah. Yang ni kita kenal fi'il mudhari' sebab ada ya kat depan. Okey. Jadi di hujung ada waw nun. Ni pun ada waw nun. Jadi sebab itulah dinamakan fi'il mudhari', fi'il yang seakan-akan sama, yang seirah sebab di sudut ini ada persamaan. Di hujung bagi depan, di hujung bagi depan. Nah, di hujung ada alif nun, di hujung ada alif nun. Dan ada waw nun, ada waw nun. Bukanlah semua sama. Sebahagian tu ada persamaan. Maka dinamalah ini fi'il mudhari'. Ya saya. Ustaz boleh sentuh sikit bab siyaghul mudhari' ni apa? Ya? Siyaghul mudhari'. Siyag. Ya, siyag ni maksudnya wazan lah. Oh, wazan. Wazan. Jadi kalau kita bincang wazan, kita kena bincang wazan daripada fi'il madhi lagi. Madhi, mudhari', dia ada wazan-wazan yang banyak. Kalau okay, yang tu wazan-wazan tu dia akan menyusul lepas ni. Cuma peringkat awal ni saya memang tak sebut lagi. Lepas ni kita akan datangkan wazan. Wazan fi'il sulasi. Lepas tu wazan sulasi yang ditambah satu huruf, tambah dua huruf, tambah tiga huruf, dia akan nyatakan dia punya wazan-wazan dia. Okey? Baik. Ustaz, al-mudhari' ni ada yang mausuf, ada yang majrur. Fi'il, okey. Kalau kita bincang tentang hukum, hukum i'rab dia ada tiga. Apa dia? Marfu'. Okey. Satu lagi mansub. Satu lagi majrur. Okey, hukum ini untuk isim. Semuanya untuk apa? Untuk isim. Okey. Untuk fi'il, hukum bagi fi'il ada juga, tiga juga, marfu'. Dia ada mansub. Satu lagi dia ada majzum. Dia ada majzum. Okey. Jadi yang berbezanya isim majrur dengan majzum, dia ada majzum. Itu berbeza dia. Jadi kita akan belajar akan datang. Tajuk-tajuk yang isim itu terlibat dengan hukum marfu'. Tajuk apa? Banyak. Okey, bila dibaca dengan mansub? Bila dibaca dengan majrur? Sebahagian sudah berbincang pada modul yang kedua dulu. Okey, mungkin kita akan tambah lagi lah. Fi'il, fi'il. Lepas ini kita akan masuk fi'il amar dulu. Dah, sampai habis. Lepas fi'il amar kita akan bincang wazan-wazan sedikit. Barulah kita akan masuk fi'il mudhari', hukumnya marfu' macam mana. Fi'il mudhari' hukumnya mansub macam mana. Dan fi'il mudhari' hukumnya majzum. Apa huruf-huruf yang terlibat? InsyaAllah. Jadi perjalanan kita panjang lagi lah ya. Jadi insyaAllah
Jadi bila kita sampai nanti kita akan detailkan. Baik. Fi'lul amri tak ada alif lam. Jangan baca al-fi'lu al-amru. Sebab saya dah jumpa dah. Dah jumpa dia buat apa? Al-fi'lu al-amru. Mungkin tersilap taib barangkali. Okey, jadi fi'lul amri kata kerja perintah. At-ta'rif pengenalan dia. Huwa ia adalah fi'lun okey yadullu ala hadathin kata kerja yang menunjukkan hadas perbuatan peristiwa kelakuan. Okey, yutlabu wuqu'uhu yang diminta yang dituntut berlakunya fil mustaqbal. Okey, pada masa akan datang. Jadi kita minta orang baca kan, dia tak baca lagi ikra. Tak baca lagi, jadi dia akan baca. Bila dia akan baca tu sikit lagi, mungkin lepas 2 minit dia akan baca. Jadi merujuk kepada masa yang akan berlaku. Baik. Jadi pekat awal kita nak bentukkan dia. Nak bina. Macam mana kita nak bina fi'il amar. Jadi saya buat langkah-langkah asas ya. Khutuwatu siyaghati fi'lil amri. Khutuwatu siyaghati fi'lil amri. Maknanya apa? Langkah-langkah. Siyaghah pembentukan. Fi'lil amri, kata kerja perintah. Kataan khutuwat itu jamak ya. Kalau satu langkah, khutuwah. Khutwatun. Jadi kalau dalam bahasa Inggeris kita dah biasa lah guna perkataan a step. Okey, jadi kalau jamak kita akan buang. Okey, kalau jamak macam mana? Kita akan buang ta. Lepas tu kita akan tambah alif. Di hujungnya alif ta maftuhah. Jadi jamak mengikut kaedah jamak muannas salim. Muannas salim. Jadi tak ada alif lam, dia akan baca ta ini bertanwin. Kalau ada alif lam, ta di hujung baca baris satu. Mungkin dalam posisi yang lain kalau dia menjadi mudhaf tak boleh baca dengan tanwin. Jadi tadilah khutuwatu. Baik. Ta ini memang asalnya mati. Kalau mufrad khutwatun. Ta itu mati. Jadi untuk ringankan sebutan, Arab kata, ta ini ditukar kepada baris depan. Ketika jamak. Jadi kalau sebut khutwat berat. Dia kata diringankan dengan ditukar kepada baris depan. Khutwat. Jadi kalau ta yang mati ini, sebelumnya baris depan, maka ta itu ditukar kepada baris depan. Itu caranya. Khutwat. Jadi ringanlah. Okey, tuan-tuan tengok ya. Raka'atun. Raka'atun, satu raka'at. Ini sampingannya ya. Raka'atun. Kalau 2 rakaat, raka'atani. Kah tu kekal mati. Tapi kalau jamak macam mana? Dibuang ta dulu. Okey, tambah alif. Tambah ta maftuhah. Tak ada alif lam, baca tanwin lah. Jadi kalau kita kekal baca raka'at, berat. Memang ada kabilah yang kekalkan. Tak nafi kan? Sebab dalam kamus pun ada sebut. Sebab Arab ni banyak kabilah. Kabilah kata tak nak. Kan bagi kami mudah. Mereka pun kekalkan. Ada. Tapi jumhurnya, lapak yang majoritinya, mereka tukar baris atas. Jadi kalau dia mati sebelum baris atas, kaf akan bertukar jadi baris atas. Macam ni lah. Jadi sebab itu kita semayang ada satu lafaz tu. Lafaz solat kita kata thalatha raka'at. Usalli fardhu isya 4 raka'at. Jadi raka'at lebih ringan. Kalau kita baca usalli fardhu isya 4 raka'at, mungkin berat sikit. Jadi ahli-ahli bahasa sudah pun mengubah jadi ringan. Okey, baik. Khutuwatu siyaghati fi'lil amri, langkah-langkah dalam membentuk fi'il amar. Ada beberapa langkah. Baik, saya senaraikan di sini ya. Awalan, yang pertama,
Na'ti bil fi'lil mudhari'. Ini langkah pertama. Na'ti bil fi'lil mudhari' maksudnya kita datangkan ataupun kita tulis fi'il mudhari'. Okey. Tapi ada lagi penjelasan dia fi'il mudhari' jenis mana? Al-mukhatab. Daripada kategori al-mukhatab. Nah, pihak yang kedua. Awil mukhatabah, ada pihak yang kedua perempuan. Jadi dalam senarai jadual yang 14 tu, okey, jadi kita yang mula-mula ni al-ghaib, huwa huma hum. Yang ni al-ghaibah, huwa huma hunna. Yang di sini yang ketiga ni al-mukhatab, anta antuma antum. Al-mukhatabah, anti antuma antunna. Jadi dua jari ini yang kita akan ambil. Dua jari ini. Sebab apa? Sebab bila kita arahkan orang, depan kita itu pihak yang kedua. Al-mukhatab maksudnya apa? Pihak yang kedua, second person. Jadi dua jari ini, kesemuanya kita akan ambil. Itu langkah pertama. Langkah kedua, nahdhifu, kita akan buang harfal mudhari', huruf awal fi'il mudhari'. Dah belajar itu, kalau kita sebut zahaba, fi'il apa ni? Fi'il madhi. Kalau kita tukar kepada fi'il mudhari', kita akan jumpa dah ya. Huruf awalan fi'il mudhari'. Yadhhabu. Kalau huwa, yadhhabu. Kalau hiya, kita kata apa? Tadhhabu. Kalau anta, tadhhabu juga. Anti tadhhabina. Okey. Lepas tu, ana adhhabu. Okey. Nahnu nadhhab. Jadi, kesemua ya, ta, hamzah dan nun, kesemuanya dinamakan huruf al-mudhara'ah. Huruf awalan fi'il mudhari'. Ketika madhi tak ada. Mudhari' inilah dinamakan huruf al-mudhara'ah. Jadi kita kata nahdhifu, kita buang harf al-mudhara'ah, huruf fi'il mudhari' yang depan sekali. Okey, jadi dia tak akan dua, tak ada ya dengan nun, dengan ya dengan hamzah, dia satu je, sama ada ya ada ta, satu. Okey. Jadi kita buang. Yang ketiga, nusakkinu al-harf al-akhir idza kana sahihan. Okey. Saya perlahan ya. Nusakkinu, kita matikan. Al-harf al-akhir, huruf yang terakhir. Idza kana sahihan. Kalau huruf itu huruf yang sahih yang berbaris depan. Okey. Huruf sahih yang berbaris, yang boleh pikul baris. Jadi bila kita buat darasa, fi'il apa ni? Fi'il madhi. Mudhari'nya yadrusu. Jadi kita kena tahu pasangan. Darasa yadrusu. Okey, ini pasangan. Kalau kita baca darasa yadrusu, salah. Darasa yadrasu pun salah juga. Jadi darasa yadrusu. Pasangannya kena tepat. Jangan salah. Okey, langkah pertama kata apa tadi? Kita datangkan fi'il mudhari', pilih anta, antuma, antum. Pilih anta dulu. Anta tadrusu. Ini bagi contoh. Nanti kita akan masuk. Lepas tu ada jadual saya bagi dah. Okey, langkah pertama kita kata datangkan fi'il mudhari', pilih anta. Okey. Lepas ni kita ambil anti pula. Anta tadrusu. Langkah kedua, nahdhifu, kita buang ini. Harfal mudhara'ah. Itu maksudnya. Langkah yang ketiga, nusakkinu, kita matikan. Huruf yang terakhir. Idza kana sahihan. Kalau huruf akhir itu huruf yang sihat. Maksudnya huruf itu boleh menerima baris. Kalau dia sihat, boleh menerima baris. Jadi, kalau anta, tadrusu. Sin ini dibaca dengan baris depan. Ada barisnya. Jadi kita matikan. Okey. Huruf yang tak sihat ni ada tiga. Ada alif, ada apa lagi? Ada ya, ada waw, itu huruf yang tak sihat. Ayu. Ya. Ayu ada, awi boleh. Okey. Baik. Jadi bila berlaku macam ni kan, nak baca tak boleh. Jadi kita kena ambil langkah yang keempat. Kita apa? Jadi sambungan dia, idza au nahdhifu, atau nahdhifu, kita buang
al-harf al-akhir, huruf yang akhir, yang terakhir fi'il mudhari' itu, idza kana, sekiranya huruf akhir itu harfan min ahrufil illah, salah satu daripada huruf illah. Okey. Baik. Saya bagi contoh ya. Saya bagi contoh. Jim, Ra. Lepas tu di hujungnya ada ya tanpa titik. Namakan dia sebagai alif. Alif maksurah. Jara. Nah, jadi Arab tak baca jaroya. Memang asal usulnya dibaca jaroya. Bila berat, mereka buang titik, mereka jadikan dia alif. Membantu huruf Ra sebelumnya untuk dibaca panjang sekadar 2 harakat. Jara. Okey, ini fi'il apa ni? Fi'il madhi. Telah berlari. Mudhari'nya disebut yajri. Jadi ketika mudhari' dia muncul ya. Ya inilah. Jadi ya itu, bila ya ini bila sebelumnya ada baris, dia mesti bertitik. Dia akan panjangkan ri ini 2 harakat. Jadi ya ini pun dikira sebagai harf wa illah. Baik. Jadi kalau kita nak jadikan amar, nak bina fi'il amar, langkah pertama kata apa? Tulis dulu fi'il mudhari', pilih anta. Anta tajri. Okey? Ini langkah pertama. Langkah kedua kita buat apa? Kita buang ta. Buang titik, buang rumahnya, buang baris. Okey? Langkah yang ketiga, yang dalam nota ni, kita kata nahzifu, kita buang al-harf al-akhir, huruf yang terakhir. Idza kana harfan min ahrufil illah. Kalau dia salah satu daripada huruf-huruf illah. Huruf illah ada berapa? Ada 3 lah. Ada alif, ada waw, ada ya. Ada ya ini bertitik. Ada ya yang tanpa titik. Okey, nanti kita akan bincanglah. Baik. Jadi kalau dia ada ya ni, ya ini akan dibuang. Okey, sebab dia mati. Jadi dia buang tanpa sebarang gantian. Okey, boleh baca tak? Tak boleh. Maka kita akan masuk nanti langkah yang keempat, tambah alif lah. Ada kosong. Maka barulah kita baca ijri. Okey. Baik. Berikutnya nahzifu. Saya baca lagi ya. Nahzifu an-nun. Okey. Kita buang huruf nun. Idza kana min al-af'al al-khamsah. Kita buang nun sekiranya nun itu terlibat dalam kategori al-af'al al-khamsah. Mungkin bagi yang baru dengar istilah ini agak pening. Apa dia pula? Kata kerja yang 5. Al-af'al al-khamsah ini khusus bagi apa dia? Kau jari kita ni kan? Huwa, huma, hum. Huma dengan hum. Okey. Anta, antuma, antum. Silap. Hiya, huma, hunna. Jadi kita akan ambil nanti huma untuk muzakkar, huma untuk muannas. Huma untuk muzakkar, huma untuk muannas. Ini dikira satu. Okey. Lepas tu hum. Okey. Hunna tak ambil sebab dia tidak ada waw dan nun. Okey. Baik. Lepas tu kita ambil apa lagi? Anta, antuma, antum. Kita ambil antuma. Okey. Antuma untuk lelaki dan antuma untuk perempuan. Okey. Jadi 1, 2, 3. 3 lah. Lepas tu antum. Okey. Dan last kali anti. Baik. Jadi dalam senarai ini kumpulan yang pertama. Ini yang kedua. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang kelima.
Yang kelima. Jadi kalau kita baca sifir fi'il mudhari'. Okey? Kalau kita baca sifir fi'il mudhari', kita ambil perkataan apa? Perkataan darasa yadrusu. Tak pasangannya. Darasa yadrusu. Okey, kita ambil yadrusu ya. Kalau sini yadrusu. Nah, huwa. Kalau huma yadrusani. Ada alif nun. Okey? Huma untuk perempuan pun tadrusani. Huma muzakkar yadrusani. Huma untuk perempuan tadrusani, dia ada alif nun. Kedua di hujungnya ada alif nun. Okey, ini terlibat. Lagi home yadrusuna, dia ada waw nun. Okey, jadi home terlibat. Termasuk dalam kategori al-af'al al-khamsah. Baik. Anta tidak terlibat. Antuma tadrusani. Sebelah dia antuma tadrusani, sebab dua-duanya ada alif nun, akan terlibat. Antum tadrusuna, di hujung ada waw nun, akan terlibat. Manakala antuna tidak terlibat, sebab apa? Sebab tak ada huruf mat, tak ada waw nun, tak ada yan. Okey. Baik. Jadi anti tadrusina, di hujung ada apa? Ada ya nun, juga terlibat. Okey. Jadi ana-nahnu tak terlibat. Jadi yang ni kita tutuplah ya. Jadi kita ambil dalam fi'il fi'il amar yang terlibat dalam fi'il amar ialah jari yang ni dua. Jari dua ni. Okey. Kita tutup yang lain. Okey. Jadi dalam perbincangan kita ini saya sebut okey, nahdhifu an-nun, kita buang nun idza kana min al-af'al al-khamsah. Kalau fi'il mudhari' itu terlibat dalam kategori fi'il yang 5 yang disebut tadi, okey. Khusus kepada anti. Sebab di hujungnya ada ya nun. Okey. Antuma muzakkar muannas dan juga antum. Jadi ada 3 kategori yang terlibat, iaitu anti, antuma dan juga antum. Sebab anti berakhir dengan ya nun, antuma ada alif nun, antum ada waw nun. Baik. Jadi kalau kita nak suruh, nak suruh. Okey, nak arahkan buat sesuatu. Okey, sekarang saya senaraikan. Kalau kita kata belajar kan, anta tadrusu. Okey, anti tadrusina. Okey, antuma tadrusani. Tulis dulu fi'il mudhari'. Antuma untuk muzakkar. Okey, antuma untuk muannas, tadrusani juga, kebetulan sama. Okey. Antum tadrusuna. Akhir dengan waw nun. Antunna tadrusna. Tadrusna. Tak ada waw ya. Tadrusna. Baik. Jadi kalau kita kata, kepada sahabat kita yang depan kita seorang lelaki, belajarlah kamu. Langkah pertama untuk kita bina fi'il amar, kita kena tulis dulu anta, antuma, antum, anti, antuma, antum. Okey. Langkah yang kedua, kita akan buang ta. Dengan rumahnya, tak dengan baris ni, buang belakang. Ini pun sama juga, buang. Okey. Langkah yang ketiga, tengok di hujung. Langkah yang ketiga tengok di hujung. Kalau di hujung ini, sin-nya ada baris. Sebab sin ini berbaris depan dah. Sebab sin ini bukan huruf sakit, bukan huruf alif, waw, ya. Jadi, baris depan tukar kepada mati. Okey, jadi kita sukunkan dia. Begitu. Jadi kalau yang di hujung ni
Kalau tadi kan tadrusa ni ada alif nun. Nunnya kena buang. Langkah yang 3, bagi antuma nunnya kita buang. Okey. Bagi antum nunnya kita buang. Okey, nun ni kita buang, kita ganti dengan alif. Mesti ganti alif. Gitu. Yang ni jangan ganti alif. Kalau ada alif pun tak guna juga. Dua tiang tak cantik. Buang nun, dah. Macam tu saja. Kalau yang ni, kita buang nun. Okey. Buang nun, jangan ganti. Tapi kena modify lah. Sin dengan ya ni. Tak, sin. Ya. Jadi bila ya ni tak sambung dah, dia akan ada perut ke bawah. Sin kat mana? Tak, sini, sini, sini. Ni ya. Okey, baik. Berikutnya, nun ni kita buang. Dengan baris-baris sekali. Manakala antunna, antunna tuan-tuan, jangan buang nun dia. Kalau kita buang nunnya, kita akan jadi keliru. Nak suruh seorang lelaki, tak ada pun ramai. Kalau kita buang nun. Yang sama. Yang ni, dengan yang ni, sama. Sebab itu untuk antunna, nunnya kekal. Jangan buang. Okey. Baik. Jadi, nak baca tak boleh. Langkah yang keempat saya buat. Idza kanatil kalimatu. Langkah yang keempat. Idza kanatil kalimatu mabdu'atan bisukun. Maksudnya, sekiranya perkataan itu bermula dengan mati, dan mati. Mati, mati. Mati, mati, mati. Okey. Apa buat? Fa'alaina, maksudnya kita mesti an-nazida, tambah. Kita mesti tambah alifan. Huruf alif. Alif ni kosong. Tidak ada tanda hamzah di atas maupun di bawah. Tak ada. Okey. Kosong. Alif ini namanya hamzatal wasli. Hamzah wasal. Hamzata waslin. Namanya hamzah wasal. Okey. Jadi nak baca macam mana? Kalau kita belajar tajwid, hamzah wasal, kita akan baca mengikut kaedah huruf yang ketiga. Tak? Kalau dal, ra ini huruf ketiga bagi depan, maka hamzah wasal baca bagi depan saja. Udrus. Belajarlah. Suruh 2 orang. Udrusa. Suruh ramai. Udrusu. Belajarlah oleh sekalian kamu lelaki. Udrusi. Udrusa. Ini udrusna. Begitu. Jadi peringkat awal kita boleh tanya dulu bagi dia. Jadi bila dah mahir-mahir yang akan datang, tak ada baris pun, insya-Allah kita akan baca betul. Okey. Ataupun nazida maksudnya ataupun kita tambah hamzatan, alif yang bertanda hamzah, maftuhatan, berbagi atas. Idza kana al-madi, sekiranya fi'il madi itu ala wazni af'ala, dia datang tak mengikut wazan af'ala. Okey, yang ni kita abaikan dulu sebab dia berat sikit. Okey, jadi ada 3 langkah yang utama. Yang pertama apa? Datangkan fi'il mudhari', pilih bahagian anta, antum, antum. Yang kedua, buang huruf fi'il mudhari', buang ta. Yang ketiga, matikan huruf akhir. Kalau ada nun, buang nun. Buang nun, ganti alif. Buang nun tanpa gantian. Buang nun tanpa ganti. Yang ini jangan buang. Okey. Yang keempat, kalau perlu, tambahlah alif. Bila perlu? Sebab awalnya mati. Itu caranya. Baik. Jadi, kalau kita tengok contoh dalam jadual yang pertama itu, saya bagikan, tadrusu, saya letak fi'il mudhari'. Amarnya udrus. Saya sengaja tak letak bagi alif itu. Kaedahnya ialah mengikut huruf yang ketiga. Okey, tadrusa ni, kamu berdua sedang belajar. Udrusa, jadual muka surat 13. Belajarlah oleh kamu berdua. Tadrusuna, udrusu. Okey.
Jadi 10 hadir tadrusina jadi udrusi sampai habis lah. Okey, muka surat sebelah. Muka surat 14. Nah, saya datangkan contoh lain. Tajlisu. Apa makna tajlisu? Duduk dah. Jalasa mudhari'nya yajlisu. Jadi kalau tuan-tuan baca salah bahaya. Jalasa yajlisu. Itu pasangan dia. Sebab ada dua orang baca dah, ikut suka dia. Jalasa yajlisu. Tanya dia, ini sudah berlaku. Saya tanya dia sebab apa baca gitu. Tadi ustaz kata darasa yajlisu, maka saya kiaslah baca. Jalasa yajlisu. Tak boleh saya kata. Ikut Arab. Jalasa Arab sebut yajlisu. Jadi bahasa mereka. Jadi ini sudah apa masyhur. Dalam mana-mana buku, dalam mana-mana kitab, dalam mana-mana buku teks, kamus, jalasa yajlisu. Jadi akan datang kalaulah kita jumpa pasangan yang tak ada baris macam ni. Kita diminta tak baris, kita akan baca jalasa yajlisu. Spontan. Jadi saya tanya orang Arab. Dan sebab apa ni baca yajli? Arab kata baris li itu lebih ringan berbanding yajlusu. Adapun yajlasu. Dengan gandengan huruf-huruf ini, mereka kata bila baca yajlisu itu mudah. Jadi tuan-tuan, kalau latihan akan datang kalau saya bagi, pasangan madhi mudhari' yang kita tak kenal pun. Adapun jarang kita jumpa. Baris tak ada. Maka tuan-tuan bacalah mengikut apa yang mudah. Okey. Jadi kalau kita saya sebut kan, ta, ra, ba, baris tak ada. Okey. Sengaja buang baris. Macam mana dia baca? Ustaz kata baca cara ringan. Yang ni mudah je kan, daraba kan. Kalau yang ni mudhari' ni. Jadi ya rubu kan berat. Ya turabu seberat. Jadi kita baca ya ribu ringan. Jadi tanya Arab betul. Bukan kamus Al-Farid betul. Kamus Marbawi betul. Daraba ya ribu. Begitulah. Jadi antara caranya kita boleh test. Rasa berat ke ringan. Ada soalan? Tak ada soalan Ustaz. Tapi nak cuba Fatahah. Saya nak cuba. Boleh. Yang mufrad muzakkar mukhatab iftaha iftahu. Betul? Ya, iftah, iftaha, iftahu. Kalau yang muannas mukhatab iftahi, iftaha, iftahna. Betul? Okey, jadi pasangannya ialah Fataha, yaftahu. Okey. Jadi kalau tuan-tuan dengar orang Arab cakap, kalau kita dengar orang Jordan, orang Syria, dia sangat bagus. Bahasanya tu dia sangat meraihkan orang-orang asing. Tapi kalau tuan-tuan pergi Mesir, cakap dengan orang Mesir, kadang-kadang orang Mesir ni malah cara dia je. Jadi dia akan banyak guna bahasa pasar. Jadi bahasa pasar ni bagi dia tu ringan lah. Macam kita lah. Jadi dia akan baca kadang-kadang tu baris yang ikut suka dia. Bahasa pasar. Jadi kalau bahasa yang standard, Fataha yaftahu. Fataha yaftahu. Bukan Fataha yaftuhu. Bukan Fataha yaftihu. Baik. Jadi untuk kita buat fi'il amal kata macam mana? Datangkan dulu fi'il mudhari'. Anta taftahu. Datangkan dulu. Antuma taftahani. Antum taftahuna. Ini langkah-langkah yang untuk berhati-hati lah. Kita silap. Jadi langkah yang kedua kita buang taf. Buang baris. Langkah yang ketiga di hujung. Kalau hidup kita matikan dia. Nanti kalau ada nun kita buang. Ada nun yang ni kita buang, kita ganti dengan alif. Nak baca tak boleh, kita akan tambah alif. Okey. Alif kosong, tak ada hamzah atas bawah. Baris pun tak ada. Jadi nak baca macam mana? Ikut huruf yang ketiga. Kalau huruf tiga ni bagi bawah, bawah dia. Huruf tiga bagi atas, bawah juga. Begitu. Okey.
Sebab ada orang kata, Itu Ustaz, kalau confused tu, kita bayar Ustaz. atas, kita bayar atas. Ya? Tu yang confused tu kadang-kadang. Betul. Jadi kalau huruf 3 bayar atas, baca bawah juga. Okey, bagi untuk menghilangkan confuse, sangat mudah. Saya selalu ditanya oleh peserta, iaitu Ustaz, saya memang confuse lah. Saya kata, kalau antum confuse, kita kena ingat wahyu yang pertama. Okey. Wahyu yang pertama, Iqra. Dalam Quran, bahkan sudah menjadi satu nama, ada berjudul buku Iqra. Dia tanda macam ni dah. Simple. Dan dekat hamzah wasal. Qaf mati. Ra ni bagi atas. Hamzah ni atas alif mati. Terjemahannya bacalah. Jadi kalau kita tengok dalam Quran memang tak ada pun baris kosong. Memang kosong. Kecuali Quran Indonesia. Indonesia dia buang tanda simpul, dia letak hanya bagi bawah. Quran Indonesia. Maka tak sesuai untuk Malaysia. Jadi kita guna yang nilai Malaysia punya, sama dengan Arab Saudi tu, kosong. Maka kita ikut kaedah baca baris bawah. Huruf 3 baris atas, ini baca baris bawah juga. Jadi kalau tak ada, macam mana? Iqra. Itu bukti dia. Okey, jadi kalau kita nafas panjang, kita boleh baca Fatihah satu nafas. Nanti baca 5 ayat surah Al-Alaq pun satu nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Wasal. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra. Ini lompat. Begitu. Jadi hamzah wasal ni, di tengah bacaan tidak akan dibunyikan. Kita mulakan perkataan dengan hamzah wasal, maka tengoklah kaedah dia. Kalau bukan alif lam, maka ikutlah kaedah huruf yang ketiga. Kalau dimula dengan alif lam, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka ini jangan ikut kaedah huruf 3. Ini ikut kaedah alif lam. Kalau ada alif lam, mesti baca selama-lamanya bagi atas. Begitu. Okey, boleh Jadi untuk malam ini, kita tutup dengan muka surat yang ke-14 tu, tadhabu. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna. Kalau amal jadi apa? Idhab. Idhaba, idhabu. Jadi tuan-tuan, kita dah kerap buku Quran, baca kisah-kisah Nabi. Ada satu kisah yang diulang-ulang, kisah Nabi Musa AS. Diarahkan jumpa Fir'aun. Orang kata, idhab ila Fir'auna innahu tagha. Dalam surah apa? Surah Toha. Surah lain pun ada juga. Surah apa? Surah Toha. Ayat, silap saya lah, ayat 24 barangkali. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Jadi, dalam Quran tak ada pun baris. Dia tak ada baris. Jadi, ha ni huruf 3. Jadi alif ni namanya hamzah wasal. Baca baris bawah. Okey. Dalam Quran surah Toha, sebutan yang pertama idhab ni sebelah kanan. Kalau kita buka surah Toha, setentang dengan dia sebelah kiri itu ayat 40 lebih. Okey, ayat 43 rasanya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Okay. Idhaba, Allah tuju ke arahan kepada Musa dan Harun. Pergilah kamu wahai Musa dan Harun. Kepada Fir'aun. Dia tu melampau. Okey, berikutnya idhabu, pergilah kamu semua sekali. Kita boleh rujuk dalam surah Yusuf ayat 93. Nabi Yusuf bila didatangi oleh adik-beradik yang ramai tu, dia pun kata akulah Yusuf. Ini saudara aku Bunyamin. Yang aku ni bukan membuang dulu. Jadi dia bertanya, ayah macam mana? Ayah buta. Sebab menangis. Jadi Nabi Yusuf pun tanggalkan baju dia, orang kaya kan, menteri banyak baju. Dia petanggal satu baju. Dia kata, idhabu biqabisi hadha. Pergilah kamu pulang ke rumah, jumpa ayah, bawa baju aku ini, sapu muka dia. Ya'ti basira, pasti dia akan celik balik. Nanti datang balik sini, bawa belaka. Menghadap aku. Kata Yusuf AS. Jadi ayat itu mula dengan apa? Idhabu. Pergilah kamu semua. Jadi idhabu itu
diguna untuk ramai. Okey. Idhabi, untuk arahkan orang perempuan seorang, idhabi. Okey, untuk dua orang, idhaba, sama. Idhabna untuk arah semua perempuan. Jadi malam ini kita berhenti di sini, bincang huruf-huruf yang sihat. InsyaAllah pada minggu depan, fi'il amar yang nak bincang iaitu huruf-huruf yang ada masalah. Okey, fi'il yang ada masalah. Datang huruf illah, huruf sakit di hujung. Dan kita akan sambung nota kita insya-Allah pada sesi akan datang. Okey, berhenti dulu. Lama dah ni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtanahu warduhu ilaina 'inda yatina ilaihi wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ila al-liqa' fil usbu' al-qadim. Syukran jazilan Ustaz. Okay, jumpa lagi insya-Allah. Syukran Ustaz. Ya, Puan. Ustaz, kalau Ya, yang akala tu, akala kalau fi'il amalnya kul. Kalau du, kula. Kalau tiga, kulu. Kalau Kulu, ya. Kalau mu'annas mukhatab, kuli, Kuli. kula, kulna. Kulna, betul. Jadi macam senang jugalah kan. Tapi Ustaz, kalau nak buat fi'il amar yang ada 4 huruf atau lebih tu susah lagi tak? Okey, nanti kan? memang yang 4 huruf mudah. Sebab dia tak ada huruf tambahan. Hamzah wasal. Oh, yang 4 lebih mudah lah. Lebih mudah. Lepas tu nombor yang kelima pula yang ada 5 huruf dia akan ada hamzah wasal depan. Jadi yang keempat tu mudah sikit. Hanya akan, kalau yang ada bila ada huruf illah itulah yang susah, yang agak betul. Susah buat fi'il amal. Illah ada memang pening sikit. Tapi saya rasa kalau kita belajar dan saya kemukakan banyak lagi latihan, insya-Allah boleh. Jadi kalau kita tengok dalam Quran contohnya banyak yang diguna amar menggunakan huruf illah. Itulah. Okey, jumpa lagi insya-Allah. Syukran Ustaz. Assalamualaikum semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Muka surat yang tadi Ustaz berbaca mula-mula tu, muka surat 5 apa tu? 9, 10, 11, 12 memang tak ada ke akad yang tak terprint sebab tak print tak ada. Baru masuk kelas ke? Tak juga, dah lama juga daripada ni. Yeah. Selalunya anak print tapi tanya dia tadi yang Ustaz baca tiba-tiba tak ada pula muka surat 9, 10, 11 tu yang baru yang Okey. Macam ni, nanti saya postkan balik dalam grup daripada awal. Okey. Terima kasih banyak Ustaz. Pelajaran satu sebab kita pelajaran 1, pelajaran 2, 2 sambungan, lepas tu pelajaran 3. Jadi ada saya buat sikit dan buat sekaligus kali ni. Agaknya tertinggal tak terprint tak tahulah. Tak apa, saya post yang baru Okey, terima kasih Ustaz banyak. Sama-sama.